yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna dinana hadza matinun fa'awwil fihi birifqin fa inna man batta la ardan qata'a wa la zahran abqa. Bahwasanya agama kami ini teguh, maka dalamkan olehmu di dalamnya dengan perlahan-lahan dan lemah lembut. Dan ini sesungguhnya agama kita ini agama yang teguh, agama yang lengkap, yang syumul, yang syamil. Jadi Nabi SAW memberitahu bahawa maka masuklah kamu ke dalam agama dalam keadaan lemah lembut, dan juga dalam keadaan lemah lembut dan perlahan-lahan. Dalam kita ingin melakukan ibadat kepada Allah, kita dilarang beribadat dalam keadaan tegopoh gapah. Masuklah kamu dalam keadaan lemah lembut, hanya dengan arti kata kalau kita ini nak beramal dengan agama, hendaklah dalam keadaan yang dikehendaki oleh syarak ataupun tidak dalam keadaan tegopoh gapah. Kalau ikut kita nak beribadat, habis kita nak buat sembahyang malam, baca Quran, berzikir, sedekah, semua kita boleh nak buat belaka. Perang fisabilillah, ilmu sampai dalam-dalam, tapi kita tak mampu sebenarnya. Maka bila kamu nak masuk kepada agama, jangan tergopoh gapah. Kita step satu demi satu, sebagaimana yang telah disusun oleh Al-Imam Ghazali. Bila kita sahaja nak beramal ibadah, yang pertama kita lalu halangan ilmu dulu. Macam mana ilmu kita? Kalau kita beribadah sahaja ilmu tak belajar, sebab dia mari semangat. Sebabkan Nabi kata fa'awil fihi birifqi, kamu masuklah di dalam Islam itu dalam keadaan lembut. Jadi ikut cara dia. Yang kita tergopoh gapah, kadang-kadang terlalu tekan kepada ibadat, tinggal kepada ilmu. Tekan terlalu kepada ilmu, tinggal kepada amal. Tidak ada amal pula. Jadi mesti kena ada satu-satu halangan yang kita tempuh. Yang pertama, pastikan ilmu kita sesak untuk kita beribadat kepada Allah. Jadi bila orang itu beribadat tanpa ilmu, boleh menyebabkan ibadatnya ditolak. Faham kita tentang ilmu tauhid yang wajib kita ketahui. Faham kita tentang ilmu fiqh yang asas yang menyebabkan sah ibadat. Bukan untuk perbahasan dalam-dalam. Perbahasan dalam-dalam ini kerja ulama, bukan kerja kita. Kita nak belajar dalam-dalam sampai pecahan mazhab, khilaf dan sebagainya. Ini bukan kerja orang awam. Dia melakukan ibadat untuk sah je ibadat. Kemudian tahu tentang ilmu tasawuf mengenai akhlak supaya melahirkan akhlak. Kemudian menumpukan kepada amal ibadat, buat ibadat-ibadat yang sunat macam mana kehendak dia. Maka dalam keadaan perlahan, jangan tergopoh gapah. Yang kita tidak mahu, kadang-kadang bila kita selalu bersemangat dalam melakukan ibadat, hari ini bersemangat, esok lusa hilang tu, tak beribadat. Mari kesedaran, puasa sunat, baru puasa sunat ini Isnin Khamis, baru 2 minggu, dia selang sehari selalu. Sahabat Nabi dia jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tanya ayat amal ibadat. Dia nak berpuasa. Lalu Nabi kata, kalau kamu nak berpuasa 1 bulan 3 kali, 3 hari, hari putih ataupun hari hitam, 13, 14, 15. Bulan Islam, bukan bulan putih. 13, 14, 15 ataupun 16, 17, 18. Dia kata 3 hari 1 bulan sikit, dia boleh lagi. Lalu Nabi kata, kalau nak buat juga, buat Isnin Khamis. Bermakna Isnin Khamis jadi 8 hari 1 bulan. Dia kata dia nak boleh lagi dia buat. Maka Nabi kata kalau boleh buat selang sehari, sebagaimana Nabi Allah Daud. Dan tidak ada yang lebih daripada puasa Nabi Allah Daud. Dengan arti kata, kalau orang tu puasa tiap-tiap hari bertahun, dia puasa macam tu, sepanjang tahun dia berpuasa, lebih baik dia puasa selang sehari. Maknanya
Islam atur kita mengikut kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak memberatkan seseorang melakukan ibadat kecuali kemampuan dia. Sebab itu kita kena buat dalam keadaan yang disebut oleh hadis khairu umuri awsatuha, sebaik-baik ibadat pertengahan. Bahkan ditambah lagi dalam hadis lain, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang dikasihi oleh Allah dalam melakukan amal ibadat adalah amalan yang berterusan walaupun sedikit. Sebab itu kadang-kadang kita kejar habis. Sunat isyraq nak buat, sunat duha nak buat, sunat apa lagi, sunat mutlak nak buat, sunat wuduk nak buat, sunat awabi nak buat. Habis buat belaka. Kena sebulan, bulan yang kedua tak buat belaka. Jadi macam tu. Maka kita masuk dalam ibadat kepada Allah mesti dalam keadaan rifqin, berlembut-lembut ikut kemampuan kita. Kita ini zikir 100 saja, dibagi zikir 100 dulu. Sudah lama 100 naik 200. Lama dah 200 rasa terkesan naik 300. Mari malah 200. Maknanya benda tu bila kita yang lama sudah kita kekal, kita naik sikit-sikit, kalau kita jatuh pun kita kekal benda yang lama lagi. Jadi benda yang kita yang 100 pun kita zikir 100 pun tidak kekal, kita nak 500 600, akhir kali 100 pun hilang. Ini dia tidak mahu. Lalu Imam Ghazali beritahu cara amal ibadat, sikit demi sikit, dan jangan tergopoh gapah. Dan sahabat Nabi ditegur. Ada yang jenis apa ni, habis isteri pun tinggal, anak pun tinggal, ibadat saja. Sehingga kan isteri dia mengadu kepada Rasulullah, adakah betul perbuatan dia ni? Isteri betul suami dia, sebab nak larang ibadat, nak larang siapa tamu cara ke anak isteri, nak larang suami dia tengah sembahyang sama, start malam 4 berhenti subuh. Maknanya nak larang rasa tak sabar dia ibadat sembahyang. Siapa guru ke diri? Maknanya makan pun tak nak makan saja dulu cara ke ibadat. Jadi nak larang sebab ibadat. Tanya. Lalu Nabi mengatakan, Nabi panggil sahabat Nabi ni, Nabi kata atas isteri kamu ada hak, atas anak kamu ada hak, atas diri kamu pun ada hak. Siapa kamu beribadat, siapa ke menyeksa ke diri, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sembahyang sampai bengkak kaki, afala an akuna abdan syakura, ataupun afala akunu abdan syakura, apakah salah aku nak jadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Maknanya Nabi walaupun Nabi sampai bengkak kaki, sebenarnya Nabi ada masa Nabi rehat, ada masa Nabi berdakwah. Apa buktinya? Buktinya ada hadis mengenai 3 orang sahabat Nabi. 3 orang sahabat Nabi ni dia pergi tanya Aisyah bagaimana ibadat Aisyah. Bagaimana ibadat Aisyah? Ibadat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Aisyah beritahu tentang ibadat Nabi. Di antara Nabi ini dia tahajud, dia tak tinggal. Wajib atas diri Nabi tahajud, atas kita sunat. Itu Nabi. Jadi Nabi sembahyang tahajud, Nabi berpuasa dan sebagainya. Jadi Aisyah beritahulah. Lalu dia beranggapan kalau Nabi yang sudah dijamin syurga buat amal ibadat, kita yang tak jamin lagi, mesti kena kuatlah ada Nabi. Mana dia anggapan macam tu. Jadi oleh kerana Nabi dijamin syurga begitu, maka kita mesti kena lebih daripada Nabi, kerana kita tidak dijamin syurga. Lalu 3 orang, salah seorang kata dia ini nak berpuasa, tidak mahu berbuka-buka, maknanya sepanjang tahun puasa sama, tak ada dah hidup dia macam orang lain dah. Dia berpuasa sepanjang tahun, seumur hidup dia buat macam tu. Yang satu lagi ni nak berjaga tamu tidur-tidur, dan satu lagi nak tinggalkan isteri dia. Lalu Nabi berkata, adakah kamu yang berkata macam ni? Lalu Nabi mengatakan, aku ini berkahwin dan aku ada isteri, aku pun ada anak. Aku ini berpuasa dan ada masa aku berbuka. Aku ini sembahyang malam juga, ada masa aku tidur. Ni tamu tidur terus ni.
Maknanya yang ni pesen tamu makan siang hari. Langsung tamu makan. Nak berpuasa saja. Yang ni tinggal terus anak isteri dia, tinggal terus isteri dia. Kenapa? Kerana nak buat amal ibadat. Lalu Nabi mengatakan faman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang benci kepada sunnah aku, maka bukan daripada golongan aku. Akibat daripada nak terlalu ibadat, kadang-kadang tambah kahwin, kadang-kadang tambah tidur, kadang-kadang habis buat tinggal habis perkara kehidupan duniawi dia, habis tinggal kepada tumpu pada ibadat, menyebabkan kadang-kadang hati pun jadi tidak tenang, ataupun kadang-kadang melanggar sunnah Nabi. Ini yang dilarang sebenarnya. Maka ini dikata masuk dalam keadaan perlahan-lahan dan lemah lembut. Masuk dalam Islam lemah lembut macam mana? Dia mengucap masuk Islam lemah lembut, syahadu Allah. Lemah lembut. Apakah yang dikatakan masuk dalam Islam itu lemah lembut? Yang ni buat dalam ibadat hendaklah dalam keadaan sederhana. Orang yang buat kuat-kuat amal ibadat tu, salah seorang guru saya, dia boleh sembahyang. Kalau dia bangun pukul 1, dia berhenti subuh. Dia tak berhenti gitu. Sembahyang. Tapi nak capai ke tahap itu, tua ni baru boleh. Masa muda tak gitu pun. Kita hak muda tengok, banyaknya ustaz melawan kali. Maknanya tu jadi tidak tahan kita. Yang kita tengok dia sembahyang sunat duha, dia amal dia 8 rakaat sepagi, tak tinggal dia. Maknanya kalau seorang yang saya sempat belajar dengan dia, tak tinggal dia. Sibuk saya mana ada dia. Ada dia sembahyang. Dan sepanjang saya duduk dengan dia 4 tahun, saya tengok rasa-rasa dia tak pernah tinggal duha 8 rakaat. Tetapi kita tengok macam mana dia boleh buat macam tu. Saya pernah tanya dia. Dia kata dia malas juga dia. Mula dia kata kalau tengok dia hak rajin tu, tengok masa dia rajin. Hak masa dia malas banyak lagi. Tapi bila dia tanya lagi, rupanya nak jadi macam tu makan masa bertahun. 2 tahun lebih kurang. Padahal sunat duha 2 rakaat je. Nama sikit, naik sikit. Hingga sudah rasa dah mendapat dah boleh pergi bawa naik. Kita baru 2 hari 8 rakaat selalu. Maknanya itu ibadat. Maknanya dia suruh dalam keadaan lemah lembut. Sikit amal ibadat. Sebenarnya boleh kalau kita ni jenis buat banyak dan boleh kekal. Boleh kalau boleh kekal tak apa. Ada orang tu dia semangat datang, semangat buat ibadat, dia terus buat banyak dan dia terus buat banyak kekal sampai mati, tak apa. Tapi golibnya kalau dia buat banyak hari ni, esok hari yang ketiga, yang keempat boleh jadi tak buat terus. Boleh jadi begitu. Kadang-kadang kita sudah rasa kekal, sembahyang sunat duha ni tak tinggal. Rasa. Masa saya duduk pondok tu, alhamdulillah, kita ingat sampai mati dah tak tinggal. Berasa dah buat sampai masa tinggal juga. Nak kekal tu payah istiqamah. Maka yang dikendaki buat ibadat dalam keadaan istiqamah walaupun sedikit. Itulah yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat Nabi dia jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, boleh tak beritahu kepada saya satu amalan yang kalau saya beramal saya boleh masuk syurga?" Dan amalan ni kalau Rasulullah beritahu, padang dah, saya tak perlu tanya orang lain. Nabi sebut, "Kul amantu billah." Kata saja kamu benar-benar beriman dengan Allah, summastaqim, kemudian buat ibadat istiqamah. Apa saja mesti kena ada istiqamah, kena ada jalan. Jadi hari ini mari kita tanya, apakah ibadat yang kita istiqamah selain daripada ibadat wajib? Ibadat wajib asal kira lah, hak kena istiqamah. Adakah kita istiqamah berterusan? Contohnya kalau baca Quran 1 hari 2 like, 3 like, ataupun 1 hari 5 like, setengah juzuk 5 like. Kita istiqamah bertahun-tahun, 1 hari 5 like. Ada tak kita istiqamah macam ni? Kalau ada, alhamdulillah. Ini istiqamah sembahyang sunat. Sunat duha dia istiqamah. Ini istiqamah sembahyang sunat witir. Ini istiqamah baca Quran.
Ini istiqamah sikit, biar ada amalan. Inilah yang dipanggil tariqah jalan. Tapi kita tidak ada jalan. Kita buat kuas 2-3 bulan berhenti, putus jalan mati. Tak siapa Tuhan. Kenapa? Inilah yang dipanggil tariqah. Orang perlu faham. Saya teringat ada seorang guru saya yang lain pula. Dia pesan kepada saya dan para sahabat dalam kuliah ilmu. Dia kata, kamu semua mesti kena ada satu amalan yang secara kekal untuk sebagai jalan kamu kepada Allah, yang ada kekal. Ini yang panggil tariqah. Kita dah faham tariqah zikir saja, tidak. Kena ada jalan. Apa istiqamah? Ada orang nak istiqamah belajar sampai ke mati. Nak belajar semua dalam keadaan. Jadi kalau istiqamah macam ni, jangan putus. Setiap hari kena belajar. Dia kena, kalau istiqamah ni kita nak tiap hari mesti kena belajar. Hari ni sini, esok sini, lusa sini, belajar tak berhenti-berhenti. Tapi kita payah istiqamah belajar. Kalau ada majlis kahwin, habis kita. Cuti sekolah pun kurang orang, kita lain. Dia tak boleh. Kadang-kadang payah nak istiqamah. Maka jalan yang paling mudah nak jalan kita nak buat jalan ni untuk sampai pada Allah, jalan zikir. Ini biasa. Sebab zikir tak apa. Kawan-kawan muslimat, kalau dia nak istiqamah bagi yang Quran, kadang-kadang sampai masa tak boleh baca Quran. Bila tak boleh baca Quran, bila masa boleh baca tak baca sebab lama sedap tak baca. Tu yang jadi tidak istiqamah. Jadi pastikan jalan kita sampai pada Allah, jangan sampai jalan mati. Baca Quran semua berhenti, mati tangan jalan, kena buat mula. Itu yang panggil tariqah. Kita kena faham. Jadi hari ini saya berpesan pula, bagaimana guru saya pesan juga nak beritahu bahawa kita mesti kena ada satu ibadat yang secara kita berkekalan, boleh sampai ke mati untuk jalan kita pada Allah. Kalau nak ambil jalan yang saya beri itu, jalan zikir 100, itu teruskan jalan sampai ke mati pun tak apa. Untuk sampai, inilah yang dikatakan tariqah. Kita nak sampai satu tempat, kita nak sampai pada Allah, kita nak sampai satu tempat, mesti kena ada jalan. Ni kejap masuk dalam laut, kejap masuk lautan, dah bila nak sampai? Tak sampai kita. Kita dah buat kan, lebuh raya sudah ada kan, lebuh raya. Sampai Kuala Lumpur, tambah lebuh raya. Nak masuk dalam lautan, nak sampai Kuala Lumpur. Menyelang dalam laut pula, keluar dalam lautan, masuk dalam laut pula. Dah bila sampai? Mati sesak dalam lautan ataupun tenggelam, lemah dalam air. Maka tidak mesti kena jalan ibadat yang dalam keadaan berterusan. Itu secara lembut maksudnya. Maknanya, maka bahawasanya sangat berlari pelarian kenderaannya itu tiada bumi diputuskan. Dah pulak. Sangat berlari pelarian kenderaannya itu tiada bumi diputuskan. Apa maknanya? Maknanya begini, kalau kamu sangat-sangat berjalan, kamu sangat-sangat berlari dengan membawa kenderaan itu secara tergopoh-gopoh, tiada bumi diputuskan. Maknanya tak sampai juga kamu. Bumi tadi terputus juga. Kalau kamu sibuk, kadang-kadang kita duk gaduh-gaduh sangat kan. Gaduh-gaduh aja tergopoh nunggu pula, tak sampai juga. Jadi kadang-kadang kenderaan yang kita bawa ni kalau sangat berlari-lari, bahasa mudah gini sangat. Kita nak cepat sangat pergi Kuala Lumpur, orang lain nak jam sampai Kuala Lumpur, kita nak 3 jam. Bawa 200. Bawa 200, bawa 300. Dak sampai tak bagus. Tiada bumi diputuskan tak sampai. Maknanya tak sampai. Tengah jalan masuk gaung. Maknanya langgar tiang. Kerana terlalu nak cepat. Boleh orang buat 6 jam biasanya pergi Kuala Lumpur. 6 jam biasalah. Kecuali orang bawa laju sangat pergi 5 jam, 4 jam gitulah. Tapi kalau terlalu cepat nak deras sangat, okey, kita buat 3 jam saja. Meter 300. Bawa kereta meter 300. Maknanya akhir kali tak boleh nak kona, jalan kona lagi straight. Gum. Kalau kamu sangat berlari pelarian, maknanya sangat berlari pelarian ni sangat-sangat laju ni, maka tiada bumi diputuskan. Tak ada bumi. Sebab apa? Sudah diputuskan dengan perjalanan kamu yang sangat cepat tadi. Jadi begitu.
Kadang-kadang kita ni nak beribadat, dia nak gini comel. Kita beribadat siapa ke mati tu, kalau boleh kau molek, kau banyak ni masa nak mati tu, kau banyak beribadat. Ataupun semakin takwa kita, kau dekat-dekat kita ibadat, kau nak sampai pada Allah, kau semakin bertakwa kita sampai makrifat pada Allah. Alhamdulillah. Kita tambah masa ni tengah kuat, lama-lama kau perlahan-lahan tiba-tiba tak beribadat pada Allah. Ini kita tidak mahu. Maka dia kata di sini, dan tiada belakang kenderaannya tinggal. Tiada belakang kenderaannya tinggal. Kadang-kadang bila kita mendapat ni, bila kita terlalu cepat, kadang-kadang tak sapa juga. Sama ada, maknanya kita nak duduk atas kenderaan tu tidak kekal. Kalau naik kuda tak kekal, jadi jatuh homo. Itu yang maksud tiada belakang tu tinggal. Maknanya wala zahran, tiada belakang abqa, kekal. Maknanya abqa ni kekal, maknanya tempat duduk kita duduk belakang tak kekal. Kalau naik kuda rebah sama, nak gaduh-gaduh. Tiba-tiba jatuh sama ada jatuh kita tak kekal kenderaan tu kerana cedera, ataupun jatuh tak kekal kerana masuk dalam gaul. Kerana apa? Kerana gaduh-gaduh, kerana terlalu cepat. Sebab tu disebut at-ta'anni minar rahmah wal ajalatu minasyaitan. Gopoh-gampah ini dalam melakukan ibadat ini daripada syaitan, dan juga bertenang-tenang itu daripada Allah. Jadi masuk tenang ini dengan arti kata melakukan ibadat mengikut kehendak Allah. Mengikutkan kehendak Allah. Bukan kata tenang doa lalu siapa semayang asar dekat dengan maghrib. Kenapa semayang lewat? At-ta'anni minar rahman. Mendapat ni bertenang-tenang itu daripada Allah. Jangan tenang doa lalu. Kenapa semayang subuh pukul 9? Bangun dah, tapi kita bertenang-tenang. Pukul 9 semayang subuh. Maknanya orang lain semayang tarawih dah cukup 20 rakaat, dia 4 rakaat saja, tenang, rehat banyak. Maknanya. Dan jangan semayang terlalu laju. Kalau semayang tarawih itu terlalu laju tak boleh hebat. Kadang-kadang orang dah bahas 20 rakaat afdal, 8 rakaat afdal. Dua-dua ada hadis. 8 rakaat pun ada, 20 rakaat pun ada. Tapi kebanyakan ulama bersetuju dengan 20 rakaat. Tapi tengok kalau 20 rakaat tu sekejap saja, siapa makmum paling lelah ke diri, baik buat 8 rakaat tenang-tenang. Tenang-tenang. Innamas salatu tamaskunun. Sesungguhnya sembahyang itu dilakukan dalam keadaan tenang. Ini diajar oleh Imam Ghazali supaya kita jangan tergopoh-gapah dalam melakukan ibadat kepada Allah. Dan daripada misal yang berlaku perkataan orang, jika tiada bersegera, dengan arti kata daripada misal ni, pada contoh ni, berlakulah perkataan orang, yakni dengan kata orang buat kesimpulan. Jika tiada bersegera sampai juga. Kalau tak gopoh-gapah, tak laju-laju sangat, sampai juga. Kadang-kadang terlalu cepat ni menyebabkan tidak sampai. Kadang-kadang memang kita nak terlalu gaduh sangat. Cepat-cepat sikit ambil, kita nak pergi jalan, cepat-cepat sikit. Ambil barang ni, sampai perjalanan, tinggal pula anak kucing, pusing balik. Lama-lama lambat juga. Orang yang lambat-lambat susu barang siapa pasal ke depan, dia terpaksa pusing balik. Rumah dia dengan anak kucing. Terpaksa pusing balik. Ada dulu saya ingat masa dia Bukit Besar. Ada. Bagus, alhamdulillah dia nak belajar semangat. Jadi masa tu saya belajar. Belajar. Tengah-tengah sampai kuliah dia bangun. Nak duduk luar, nak keluar, ada hak. Rupa-rupanya gas dah ingat nak tutup. Mungkin tengah masuk semangat, kau milah cepat-cepat lagi. Padahal Tok Guru milah setengah mau lagi. Tapi dia dah gaduh-gaduh sampai gas patut dah ingat nak tutup. Ni jadi masalah. Jadi jangan gaduh-gaduh. Hendaklah bertenang-tenang. Tapi jangan sampai 10.30 baru sapa orang balik tu. 10.30 orang balik tu, dia baru sapa. Maka dia kata di sini, jika tiada bersegera sampai. Kerana yang demikian itu, katalah orang yang berkata, maka ada orang yang berkata, sebenarnya telah didapat orang yang berlambatan itu setengah hajatnya.
tercapai orang yang berternak-ternak itu hajatnya, setengah daripada hajatnya. Sebenarnya adalah serta orang yang bersegera itu tergelincir daripada hajatnya, dan kadang-kadang orang yang bersegera itu tergelincir daripada hajat dia. Sebab itu kita disuruh dalam amal ibadat cari jalan istiqamah. Cari satu amal ibadat istiqamah selain daripada yang wajib. Yang wajib kita istiqamah lah, sembahyang awal waktu, sembahyang 5 waktu itu mesti awal. Kemudian kita pula jaga-jaga yang lain seperti sembahyang, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Ini yang wajib. Kemudian pergi kepada yang sunat. Maka yang sunat mesti kena ada. Yang tidak pandai baca Al-Quran kena belajar biar pandai. Disebut dalam hadis mengatakan orang yang membaca merangkak-rangkak ini susah-susah baca dapat pahala lebih banyak daripada orang yang baca lacor saja. Kerana Allah Ta'ala memberi pahala atas kesusahan dia, atas kesusahan dia, atas usaha dia. Tapi kita jangan salah faham. Malah dia kata kaki pandai kan kurang pahala pula. Biar merangkak-rangkak sama, jangan. Kerana orang pandai pula dia boleh baca sama. Banyak masa dia boleh tu. Maka demikianlah dalam bab Quran kita terus, ataupun sembahyang sunat, ataupun berzikir dan sebagainya. Hanya kita melihat jalan yang paling mudah kita untuk istiqamah adalah jalan zikir. Kerana jalan zikir ini setiap masa pun kita boleh berzikir. Bahkan ulama bersepakat mengatakan hatta bagi muslimat yang tidak boleh sembahyang pun, yang tidak ada wuduk pun, mereka boleh berzikir di mana saja mereka berada. Pegang tasbih, berzikir kepada Allah Ta'ala sebagai jalan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua bahawa adalah bagi abid hajat. Bagi orang yang melakukan amal ibadat itu abid dipanggil adanya hajat. Bagi seseorang itu kadang-kadang kita memang ada hajat masing-masing. Maka disebut dalam hadis, siapakah yang ada padanya hajat? Man kana lahu fajatan falyusalli raka'ataini. Sesiapa yang ada hajat maka hendaklah dia sembahyang 2 rakaat. Sebagai dalil, ini adalah dalil kepada sembahyang sunat hajat bagi orang yang ada hajat. Maka man kana lahu hajatan, bagi siapa yang ada baginya hajat, dia sendiri yang ada hajat, fal yusalli raka'atan, maka sembahyang 2 rakaat yang disuruh sembahyang orang yang ada padanya hajat. Sebab itu kita menggalakkan orang yang ada hajat dia sembahyang hajat. Kemudian selepas dia sembahyang hajat, dia boleh minta kepada orang lain yang dirasakan, yang disangkakan adanya orang itu dekat dengan Allah dan sebagainya. Maka dia sembahyang hajat kalau ada hajat. Maka bagi orang yang abid, orang yang melakukan amal ibadat, dia ada hajat, maka minta akan Allah Ta'ala padanya, maka mintalah pada Allah hajat tadi. Maka hajat ni kita kena minta pada Allah sebagai tanda kita ini hamba Allah. Maka Allah Ta'ala lebih suka kita minta hajat dengan Allah daripada minta hajat dengan makhluk. Hari ini makhluk kadang-kadang apabila ada satu hajat, dia mencari makhluk dulu, dia cari orang lain dulu, cari orang dulu. Lepas puas dah dengan makhluk, baru dia mencari Allah. Ini satu jalan yang kita kurang adab dengan Allah. Apa-apa saja jalan minta dengan Allah. Sebab itu kita dilatih banyakkan munajat kepada Allah. Kalau kita sakit, sebagai contoh, kita habis beritahu pada orang kita sakit, habis kuat orang simpati je pada kita. Tapi dia orang yang mendengar masalah kita, adakah dia boleh menghilangkan penyakit kita? Tidak boleh. Yang boleh menghilangkan penyakit kita adalah Allah. Maka disuruh kita ini orang yang sebagai abidun. Abidun ini abdun, hamba. Kita ni hamba. Sebagai hamba kepada Allah. Maka bila hamba kepada Allah, hamba mesti bergantung dengan Tuhan dia. Kalau zaman Nabi dulu ada hamba, hamba mesti bergantung dengan Tuhan dia. Kerana hamba ini tidak ada harta. Kalau dia ada harta pun, harta itu akan jadi milik Tuhan dia. Dia tidak ada harta, maka dia mesti bergantung dengan Tuhan dia. Kalau Tuhan dia beri makan, dia makan. Kalau Tuhan dia tak beri makan, dia tidak ada makanan. Maka bila ada apa-apa, dia mesti kena beritahu kepada Tuhan dia. Ini hamba. Kita hamba pada apa? Kita hamba kepada Allah, bukan hamba kepada makhluk yang lain. Hamba kepada Allah. Maka apabila ada hajat, maka mintalah dengan Allah Ta'ala. Latih diri, boleh tak? Ada masalah, duduk malam-malam mengadu, cakap aje macam dia mengadu ke orang. Hanya kita sebut, ya Allah, saya ni ada masalah, anak saya ni macam ni. Ya Allah, saya ada masalah, suami saya macam ni. Ya Allah, saya ada masalah, isteri saya macam ni. Macam mana? Tolonglah saya, ya Allah. Minta dengan Allah. Kalau kita beginilah keadaan dia, kita akan rasa dekat kita dengan Allah. Dan kita akan rasa nanti Allah Ta'ala akan beri kita.
Yakinlah dengan Allah Ta'ala. Maknanya. Jadi kadang-kadang kita kalau ada anak kita nak apa-apa tapi tak minta dengan kita, dia suruh kawan dia minta dengan kita. Pakcik, anak mochi nak mutu semua. Dia tak minta pun dengan kita. Berapa? Kenapa perlu orang lain minta? Kan dia ni anak kita kan? Jadi orang lain kawan dia tu, pakcik, saya nak apa pakcik, anak pakcik ni dia nak mutu semua. Maknanya anak tak pernah minta. Jadi kita pun rasa betul ke anak aku tak pernah bunyi apa langsung pun dia je. Nah dia ni siapa? Jauh pula. Ada kena-mengena pula sekarang kawan saja. Ada molek macam itu? Tidak molek. Maka kita ini Allah Ta'ala Tuhan kita. Tuhan kita. Allah Ta'ala ni maha kaya. Yang kita minta dengan makhluk itu tidak kaya, itu fakir belaka. Hanya berasa kaya mungkin. Tapi tidak kaya, fakir belaka. Minta dengan yang maha kaya. Maka apa-apa ada hajat minta dengan Allah, maka membanyakkan doa. Kau kira lah kadang-kadang sama ada kita minta kebaikan, ada setengah tu minta keburukan pun ada. Maknanya jadi apa-apa kita minta, maka membanyakkan doa dan bersungguh-sungguh, maka terkadang disegerakan minta diperkenankan kepada yang lain daripada waktunya. Yang pertama kita kena faham dalam konsep doa. Konsep doa mengatakan bahawa Allah Ta'ala akan menerima segala doa hamba-Nya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ini disebut dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, kamu mintalah kepada aku, kata Allah, aku akan mustajabkan doa kamu. Jadi bila saja hamba itu minta dengan Allah, Allah Ta'ala terima. Kita sebagai hamba bila kita berdoa, kita kena yakin Allah Ta'ala terima kita, terima doa kita. Hanya kita jangan gaduh. Kita dah gaduh, kalau boleh kita doa hari ni, esok nak selalu. Kita tidak pernah dengar cerita kisah Bal'an ibnu Ba'ura, yang beliau ini orang yang sangat dekat dengan Allah. Satu ketika dahulu, satu ketika itu dia sangat dekat dengan Allah. Dia berdoa ni. Kalau dia kata, ya Allah ya Tuhanku, murahkanlah rezekiku. Tangan dia sebelum jatuh rezeki siapa dah. Mana kehebatan dia. Kehebatan dia. Akhirnya mati dan kufur kepada Allah. Apabila dia terlalu Allah Ta'ala beri, lalu orang mari minta, suruh doa Nabi Musa pun dia doa ke Nabi Musa. Allah Ta'ala beri juga. Sampai Nabi Musa tersesat di dalam satu padang pasir namanya, kata ulama' di antaranya disebabkan doa Bal'an. Tapi bila terlalu doa minta, rasa dekat dengan Allah, akhir sekali jadi sombong. Sombong, akhir kali kufur kepada Allah, akhirnya mati dalam keadaan tidak beriman dengan Allah. Waliyazubillah. Kita kena ingat, maknanya Allah Ta'ala beri, dan Allah Ta'ala disebut dalam kitab hikam, Allah Ta'ala suruh kita ini berdoa. Kita berdoa sebagai jalan dekat dengan Allah. Dan bila kita doa, jangan suruh Allah Ta'ala ikut kita. Kita kena ikut Allah. Kita berdoa boleh jadi nak murah rezeki, contohnya. Tapi kita berdoa, rezeki kita sama je, setakat tu je. Setakat tu saja. Dah kata makbul, tapi Allah Ta'ala kata, aku tambah murah rezeki. Kalau aku murah rezeki, nanti mu sombong pula. Aku nak anak-anakmu sihat, contohnya. Anak-anakmu jadi juru. Itu doa terima lah. Kita nak hatu-hatu lah. Saya doa wiwi, dah je wiwi. Itu tambah. Seorang hamba Allah dekat negeri akhirat kelak, dekat negeri akhirat. Dia ini orang yang kuat ibadah, dia ni rapat dengan Allah. Dia ni orang yang banyak bersyukur dan dia berdoa pada Allah. Kesolehan dia ini, dia begitu soleh beribadat, menyebabkan Allah Ta'ala banyak tak makbul doa dia. Dia soleh, dah makbul. Tapi walaupun tidak makbul, dia doa sama, dan dia semakin dekat dengan Allah walaupun tidak makbul. Maka dia reda. Tapi dia tahu, dia doa yang dia minta Allah Ta'ala tak beri. Tapi dia tetap berdoa juga. Dia tidak putus asa sampailah dia mati. Lelaki ini dibangkitkan oleh Allah. Lalu Allah Ta'ala tanya, bagaimana keadaan kamu ketika kamu hidup di atas muka dunia dengan aku, dengan Allah, macam mana? Dia kata, ya Allah, aku banyak doa kamu, tapi banyak mu dok bagi aku. Banyak mu dok bagi aku, dia kata. Kalau beri pun sikit sangat beri. Pendek kata, kalau 100% minta,
100%, 10%, 90% tak minta. Dia pun agak macam sedih je. Macam merajuk, orang kata merajuk. Ni ada hadis Allah Taala bergurau senda dengan hamba dia. Bergurau senda dengan hamba. Jadi Allah Taala bergurau senda dengan hamba-Nya yang soleh di dalam syurga. Lalu dia kata, baiklah, waktu aku beri. Mu doa aku beri pahala doa. Kemudian doa kamu dimakbulkan. Ini bahagianmu doa pahala dimakbulkan. Jadi bila doa bahagian dimakbulkan, dia nampak doa pahala ni, kalau tidak makbul dia ingat doa ditolak lah. Jadi tak doa pahala. Lepas pada Allah Taala kata, ni doa, kalau mau berdoa aku tak makbulkan. Tapi aku nak beri pahala ni, nak beri bahagian kat akhir. Ambil mu tengok ni. Dia pun tengok, terkejut dia. Allah Taala beri. Lalu dia marah ke Allah. Ya Allah, apa mu makbulkan doa aku asal ke dua tahun ke dunia? Kalau gitu jangan makbul doa aku. Dia minta gitu pula. Maka Allah Taala gembira, bergurau senda dengan hamba-Nya. Lalu kita faham. Sebab tu kita ni dalam doa ni kita minta dengan Allah. Yang pertama yakin Allah Taala makbul, dan makbul Allah Taala mengikut kehendak dia. Maknanya kalau mesti Allah Taala ikut kehendak kita, kan Allah Taala sifat berkuasa, mana sifat iftiqar, sifat istirna. Kita berhajat dengan Allah, Allah Taala tidak berhajat dengan kita. Kita yang berhajat dengan Allah. Jadi dah kata Allah, aku nak beri benda lain dah, saya minta tu nak mana? Tak ada gitu, tak akan berlaku. Bagi Allah dia berkuasa, dia nak beri apa-apa. Bagi kita berdoa kepada Allah. Dan bila kita berdoa pada Allah, Allah Ta'ala akan beri mengikut kehendak Allah, tidak mengikut kehendak kita. Jadi kita kena berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai jalan hamba kepada Allah. Maka terkadang disegerakan minta, diperkenankan pada yang lain daripada waktunya. Kadang-kadang diperkenankan tapi lain daripada waktunya. Kita minta hari ni 10 tahun baru Allah Ta'ala makbul. Minta hari ni 10 tahun baru Allah Ta'ala makbul. Kadang-kadang begitulah. Maknanya kadang-kadang kita minta, kita tak tahu kenapa Allah Ta'ala tak beri. Kenapa Allah Ta'ala tak beri. Kita berasa begitu, tetapi setelah lama tu baru kita tahu inilah hikmah dia. Kenapa Allah Ta'ala tak beri macam ni. Jadi orang berdoa ni, yang pertama, ada yang dia berdoa terus diberi segera. Ada yang terus berdoa tidak diberi lagi, tetapi ditangguhkan pemberian tadi. Ada yang doa dia ini, dia berdoa tidak diberi langsung, tetapi diberi dekat negeri akhirat. Ada yang dia berdoa tetapi doanya ditolak langsung. Di dunia pun Allah Ta'ala beri, akhirat pun Allah Ta'ala tak beri, ditolak. Sebab apa ditolak? Sebab tidak cukup syarat. Ada seorang sahabat, dia cerita, ya Rasulullah, ada si Anu bin si Anu itu, dia berdoa, sudah lama dia berdoa, mengatakan Allahumma, Allahumma, dalam keadaan dia itu musafir. Sedangkan orang musafir ini doa dia mudah diterima. Doa orang yang mudah diterima, orang musafir. Lain pada itu siapa? Orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi, doa dia direct dengan Allah. Hatta dia kafir pun siapa kalau dia dizalimi. Maknanya dekat dengan Allah kalau orang yang dizalimi. Oleh itu jangan menzalimi orang. Dan yang ketiga, doa ibu kepada anak. Doa ibu kepada anak ni cepat sampai kepada Allah Ta'ala. Dan begitu juga doa anak kepada ibu. Hendaklah kita ini sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia kata di sini, maka terkadang disegerakan minta, diperkenankan yang lain daripada waktu, maka tiada didapatnya akan dia. Lalu dia doa-doa tak dapat lagi, maka terpedaya dia dan putus asa. Lalu pun dia lemah semangat dan dia pun putus asa, dia terpedaya, tak payahlah, doa pun tak makbul juga, dia rasa macam tu. Ini sudah terpedaya. Maka tinggalkan doa, tinggalkan minta doa, maka dia pun terus tinggal minta doa, tak berdoa dah lagi. Sudah tidak berdoa lagi kepada Allah. Jangan apa-apa yang kita minta ni, kita nak, kita berdoa. Apa masalah kita? Masalah kita minta murah rezeki, minta doa tiap-tiap hari. Lepas sembahyang murah rezeki amal tiap-tiap hari. 5 kali dah bagian wajib, bagian sunat lagi. Lepas tu kalau ada orang sembahyang ajak, tumpang sekali dah. Berdoa sama, tak putus-putus. 2-3 tahun kaya-kaya. Berdoa sama. Lah, kadang-kadang kita rezeki payah, ibadat pula malah. Doa pun tak lulus.
Apa masalah kita? Masalah anak kita. Masalah anak doa. Masalah apa? Kalau saya masalah pelajar. Masalah pelajar saya kira doa aje. Saya elok je. Doa tu. Saya kata jangan keluar malam. Doa ya Allah itu aku suruh semua je. Pagar tak ada. Dia masuk kelas saya elok gitu je. Main doa gitu je. Ya alhamdulillah, pakat masuk belaka. Agak masuk belaka. Jadi nak beritahu, saya rasa doa, kekuatan doa ni cukup hebat. Hanya kita tak rasa saja. Sebab kita kurang berdoa. Jadi kita kena banyak berdoa. Apa-apa saja masalah. Kalau nak ikut masalah, banyak masalah. Semua orang ada masalah. Saya ada masalah. Maknanya. Tapi yang menjadikan tenang itu adalah berdoa dengan Allah. Masalah anak ke masalah anak dan sebagainya, begitulah. Berdoa. Maka begitulah kita diajar sebagai hamba mesti kena banyak berdoa kepada Allah. Tapi kalau doa tak ada usul langsung tak boleh juga. Usul langsung tak juga. Ya Allah ya Tuhan aku beri murah rezeki. Aku nak duduk saja je. Bila nak siapa? Mestilah kita kena usaha. Dan ketika bahawa ia menzalimkan manusia. Ni kalau ikut Arabnya manusia menzalimkan dia sebenarnya. Maknanya ketika dia dizalimi oleh manusia, maka marah ia akan dia. Lalulah dia marah. Orang buat khianat ke dia, orang kata ke dia, orang fitnah dia, orang buat ambil hak dia, orang curi barang dia, kenapa lagi? Orang bakar rumah dia, orang curi kereta dia dan sebagainya. Apa saja orang menzalimi dia, lalu dia marah. Dia marah. Kalau Imam Ahmad Ibn Hanbal, orang curi rumah dia tolong curi kita. Ketika pencuri masuk rumah dia, ikut tingkap, dia masuk ikut tingkap juga. Dan ketika pencuri mencari barang, dia tunjuk. Sini, boleh ambil dia. Mananya. Dia tengok peti besi aku tolong buka. Ambil. Dia tolong curi. Dia tolong curi juga. Lalu dia kesian ke orang tu. Lalu orang pencuri terjun ikut tingkap, dia terjun ikut tingkap juga. Dia lari juga. Dia lari juga. Dan ketika membagikan harta, pencuri harta kita bagi dua lah. Mak Ahmad kata ambil kemu belaka lah. Dah kalau gitu, orang Terengganu kata wak madam dia curi. Dah wak madam dia mu ikut aku curi. Mu tahu tak, mu curi tu rumah aku lah. Kejut kawan tu. Kejut. Jadi dia tolong curi. Orang saya yang sudah dekat dengan Allah. Sebab tu kalau kita baca dalam kitab hikam, tidak ada yang wujud kecuali Allah. Apa yang berlaku itu tidak wujud. Itu ada ujian Allah Ta'ala saja. Ujian Allah Ta'ala saja. Jadi dia kata, bila orang menzalimkan dia akan marah. Bila dia marah, disegerakan dengan doa atasnya. Lalu dia doa, ya Allah, aku biar laknat orang itu. Orang nampak kata dia marah. Orang tu buat khianat ke saya. Ya Allah ya Tuhan aku, dia katoknya kereta saya. Dia curi rumah saya. Jadi bila orang buat zalim dia doa. Ada orang datang jumpa saya. Dia kata boleh tak kita nak doa kejahatan? Okey, doa kejahatan tu dia melampaui batas tak? Kalau dia terlalu melampaui batas, kalau dia tak boleh nak halang, dia akan tu kejahatan tu lain. Macam Nabi doa tentang Abu Jahal. Abu Jahal dia buat hama jahat ke Nabi. Maknanya. Tapi kalau lah dia mari kejap-kejap kejap-kejap dia ugut anak kita, dia ugut isteri kita, anak kita tengah jalan pula dia pukul pula. Ini melampau sangat lain. Jadi macam mana jahat dia buat macam mana? Dia sewa rumah, dia tak bayar, dia ambil barang sikit 5-6 bulan kata kau mana sewa rumah tak masuk dalam pen, tengok tak masuk lagi, cek apa tak masuk lagi. 5-6 bulan dah kosong rupanya. Tak ada dah kata. Lepas tu dia kunci dari luar. Jadi kita nak masuk dia, kita pecah pula kunci, rosak pula rumah kita. Lepas tu kita masuk dalam, macam-macam pula kipas angin, rosak tu lah, rosak habis. Memang betul kamu dizalimi. Boleh tak berdoa dengan Allah biar kena laknat orang tadi. Jadi saya tidak menggalakkan begitu. Baik kita doa ke dia yang murah rezeki, terbuka pintu hati, dia bayar 2 kali ganda dengan sewa kita. Baik. Maknanya
Itu lebih betul. Biar dia murah rezeki. Ataupun kita dizalimi. Dan bila kita dizalimi, doa kita cepat sapa dengan Allah. Kita minta doa lah biar Allah Taala beri murah rezeki, dapat banglo 3 uti. Maknanya minta gitu dengan Allah lebih baik daripada kita doa dia dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu jangan kita buat macam tu. Maka orang yang macam ini apabila dia berdoa tidak dapat, lalulah dia terpedaya, lalulah dia putus asa. Bila dia putus asa dia tidak doa. Bila dia tidak doa maka diharamkan hajatnya, maka Allah Taala tidak tunaikan hajatnya sudah. Kerana apa? Kerana dia sudah tidak berdoa. Bahkan ada mengatakan Allah Taala suka mendengar suara hamba-Nya yang meminta. Kenapa tidak dimakbulkan? Aku suka mendengar suara hamba aku yang meminta-minta. Minta dengan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya Allah. Suara orang munajat ini suara yang disukai oleh Allah. Maka suara orang yang munajat ini namanya akan disebut oleh Allah apabila dia sentiasa munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia kata diharamkan hajatnya dan maksudnya dan maksud kehendak dia, maka tidak dapat dia. Kerana apa? Kerana dia telah meninggalkan doa dan berputus asa setelah dia berdoa, doanya tidak dimakbulkan oleh Allah. Silap baca kan. Disegerakan dengan doa tanya, maka binasa orang Muslim dengan sebabnya, maka binasalah orang tadi dengan sebab doanya. Dan terkadang ia melampaukan ia daripada hadnya, maka jatuh ia dalam maksiat. Okey, baik. Kalau kita berdoa ke orang buat zalim kita berdoa biar orang tu kena zalim. Akhir sekali orang tu sambil kita doa kena sungguh dia. Apa faedah kita dapat? Tak ada faedah juga. Dia buat lari piti kita. Dia tak bayar hutang kita. Maknanya. Dan dia pun tak bayar-bayar. Tak ada bunyi apa-apa. 100,000 contohnya. Memang nilaian dia banyak. Maknanya. Dan kita tambah halal kan? Saya tambah halal kan? Contohnya. Sebab nak marah. Sebab piti banyak dia kecek kita. Kita doa dia biar sakit. Dia pun sakit. Dah dapat piti mula 100,000. Tak dapat juga. Tak dapat juga. Maka tidak ada manfaat kalau kita buat macam ini. Ini dilarang oleh agama. Bahkan disebut dalam satu hari, ada satu hari di rumah Nabi ni dekat dengan masjid. Berhampiran lah. Mana dia orang panggil tepek dengan masjid lah. Rumah Nabi. Jadi dengar 2 orang sahabat bala. Lalu Nabi keluar, rupanya bala tentang hutang. Lalu Nabi tanya kepada, kamu kena bayar hutang dia. Dia kata, saya bukan tidak mau bayar ya Rasul, saya memang tidak ada duit. Okey, sekarang ni dia tidak ada duit, kamu tolong tangguhkan ada hutang dia. Dia kata, ya Rasulullah, bukan saya tidak mau tangguh, saya sudah tangguhkan. Okey, sekarang ni dia kamu sudah tangguh dan dia memang tidak ada duit. Nak macam mana? Maka kalau macam tu, kamu usaha lagi, dan kalau boleh cuba bayar separuh. Mungkin Nabi ingat kalau nak bayar penuh tak boleh, dia tak ada piti penuh, bayar separuh. Setakat mana yang boleh? Jadi dia kata separuh pun saya tak boleh nak bayar. Lalu Nabi kata dia tak boleh separuh bayar, sebaik bagi kamu menghalalkan dia dan kamu akan dilimpahkan rezeki oleh Allah. Sehingga kan ada hadis mengenai seorang lelaki yang menjadi ahli syurga. Dia ini kaya dan orang susah mari nak buat pinjaman ke dia bagi, dan sehingga ramai orang yang berhutang pada dia. Dan ketika dia nak mati, dia beritahu kepada anak dia, wahai anakku sekalian, jangan kamu minta hutang-hutang dengan orang yang berhutang kepada aku. Adapun harta yang tinggal inilah pusaka kamu yang tinggal setakat ini. Ada pun yang dengan orang itu jangan lagi, aku sudah halalkan kesemuanya sekali. Lalu lelaki ini mati. Nabi mengatakan orang ini masuk dalam syurga kerana dia telah menghalalkan hutang orang yang berhutang kepada dia. Dia halalkan semua sekali. Menyebabkan lelaki ini masuk di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia kata di sini, memanglah kita marah, maka kalau kita berdoa kepada dia supaya dia turun bala, dia dapatlah binasa, tapi kita tidak dapat apa-apa. Maka rugi juga kita. Dan dia kata di sini, dan terkadang ia melampaukan akan haknya. Melampau akan haknya, maka jatuh ia dalam maksiat dan juga binasa. Lalulah dia ini kadang-kadang bila orang buat zalim ke dia pun doa pula melampaui batas. Supaya dia ni kena laknat, biar kena penyakit yang tidak ada obat, macam-macam. Sedangkan kalau kita doa ke dia jadi binasa,
dia dah binasa, boleh membawa sabit kita doa dia jadi mati, macam mana anak lagi, dia ada anak, dia ada isteri, dia ada tanggungan lagi, kita marah ke dia tetapi melampaui pada ni. Maka kata ulama, doa yang macam ini dikira maksiat juga apabila telah melampaui batas. Apabila kita berdoa, maka dilarang kita berdoa demikian apabila sahaja kita ditimpa musibah. Doalah kebaikan, inilah yang diajar oleh Allah. Sebab apa jadi macam tu? Siapa nak doa? Sebab kita tak sabar. Kita kata kita tidak sabar, ataupun kita ni jenis apa ni, jenis tergesa-gesa. Payah sangat biar cepat mati senang. Doa ke dia. Jadi ini satu sifat yang tidak molek. Sifat yang tidak sabar, sifat yang tergesa-gesa. Jadi jalan dia macam mana? Kita doa. Orang yang membenci kita, kita doa. Orang yang buat jahat pada kita, kita doa. Orang yang memfitnah kita, kita doa. Orang yang khianat kita, kita doa. Doa sama ke dia. Itulah yang paling baik. Tidak salah kita berdoa dia. Maknanya. Baik, maka dia kata di sini firman Allah Taala, wa yad'ul insanu bisyarri du'aan bil khairi wa kana al insanu ajula. Dan berdoa manusia dengan kejahatan itu, kejahatan ini dirinya. Maknanya dia mendoakan, seseorang itu mendoakan seseorang yang lain dengan kejahatan dirinya dan ahlinya apabila picit. Apabila picit ni apa? Sempit ataupun terdesak. Terdesak seperti doanya dengan kebajikan. Jadi mendoakan manusia itu dengan kejahatan. Mendoakan manusia itu dengan kejahatan apabila dalam keadaan dia terdesak. Maknanya orang buat jahat pada diri dia ke, buat jahat kepada ahli dia, kalau dia terdesak, dia pun doa kejahatan kepada orang itu. Lebih baik dengan doa, baik dia doa dengan kebaikan, ataupun sama dengan doa dengan kebaikan. Mana lebih baik? Baik kita doa dengan kebaikan. Tukarlah doa jahat kau orang ni, tukar dengan doa baik. Contohnya Nabi SAW ketika dia berdakwah di Taif. Masa dia berdakwah di Taif, orang-orang ataupun pemuda-pemuda Taif tidak menerima dakwah Nabi. Bukan tak mau terima saja. Kalau kita berniaga, orang tak mau beli barang kita, tak salah, tapi dia lembang barang kita, dia torok barang kita. Macam mana perasaan? Nabi berdakwah, orang tak mau terima dakwah Nabi. Sedangkan Nabi berdakwah ni nak menyelamatkan dia, tapi tak mau terima. Bila tak mau terima, pemuda-pemuda Taif lempar batu. Kalau kita cerita bab Nabi, bagaimana dakwah Nabi, sangat menyedihkan. Saya pun tak sanggup cerita. Jadi nak beritahu, lempar Nabi. Siapa berdarah? Ketika berdarahnya, maknanya orang tu memang buat jahat sangat ke Nabi. Cukuplah tamu terima. Kalau di Mekah ni, yang Nabi pergi di Mekah, Abu Jahal seorang je. Ini semua pemuda Taif, dia pakat ramai-ramai lempar batu ke Nabi. Siapa berdarah, jubah Nabi putih jadi merah. Jadi apa ni, ringkaskan cerita Nabi berdoa pada Allah supaya Nabi berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, aku mengadu kepada kamu tentang lemahnya aku, tentang lemahnya aku. Dan dia minta pada Allah, walaupun malaikat mari jumpa Nabi, kalau dibenarkan angkat bukit Taif tu boleh lempar atas bukit Taif, penduduk Taif. Kalau Nabi kata ya, boleh, memang malaikat boleh angkat bukit lempar. Tapi Nabi tidak. Nabi kata jangan, aku mengharapkan supaya anak cicitnya beriman kepada Allah. Maknanya apa? Maknanya orang buat jahat kepada Nabi, Nabi balas kebaikan. Kebaikan dibalas dengan apa? Dibalas dengan doa. Kalau kita boleh balas dengan kebaikan sungguh, balas kebaikan sungguh dengan perbuatan kita. Tapi kalau kita boleh balas dengan doa, balas dengan doa. Maka Islam mengajar kita untuk mendidik hati kita, biar kita balas dengan doa. Orang fitnah kita, kita doa kebaikan. Orang kata kita doa kebaikan dia. Orang buat apa-apa saja kejahatan, kita doa dia. Maka kata ahli bijaksana, orang akan tunduk dengan kebaikan kami. Jahat-jahat manusia, bila tengok kita balas dengan kebaikan, dia akan tunduk. Maka jangan tergopoh-gopoh. Kita memang cepat-cepat dia ni, kadang-kadang dengan sabit dia, kita doa dia jadi baik, banyak kebaikan yang dia buat pada kita.
Maka jangan gaduh-gaduh katanya. Maka daripada doa kejahatan, tukarlah doa dengan kebaikan. Walau kamu dalam keadaan terdesak ke, doa kebaikan. Kecuali telah melampaui batas sangat. Orang ni kalau selama mana hidup memang tak selamat itu. Contohnya, itu lain kalau pekat macam tu. Maknanya. Maka dia kata di sini, dan adalah segala manusia itu gopoh, dan manusia itu bersifat gopoh gapah, nak secepat-cepat mungkin. Dan keempat, bahawasanya asal ibadat dan yang memilih akan dia itu warak. Jadi ibadat yang paling penting di antara jalan ni adalah warak. Warak ni dengan arti kata mana ya? Dia menjaga diri daripada perkara makruh, perkara syubhah dan perkara haram. Ini orang yang warak. Bukan orang cakap pelahat. Mau tanya apa khabar? Khabar baik. Oh, warak sungguh dia. Tunduk sama. Siapa lah kau tiang apa? Mana? Ni jenis warak sungguh. Bukan gitu. Warak ini, orang ni dia jaga. Perkara syubhah dia tak mau ambil. Perkara syubhah tak mau ambil. Perkara makruh dia tambah juga. Lebih-lebih lagi lah perkara haram. Inilah dia kata orang yang melakukan ibadat dia kena ada perkara ni. Dan warak itu asalnya tilik yang habis-habis. Habis-habis tilik, habis-habis tengok sesuatu dan dibicarakan akan dia bicara yang sempurna. Nak ambil satu-satu dia fikir je tilik. Bagaimana dari segi hukumnya, bagaimana agama kata macam mana, kalau aku ambil macam mana, tu kena ada. Hari ni kita tak ada benda ni. Kita ada apa? Kita ambil dulu baru kira kediam. Habis kira kediam baru tanya pula orang lain. Lepas dia tanya orang lain baru susah hati. Susah hati bahantar bagus kok. Mana tulis juga. Kena ambil tengok dalam tu. Itu dia panggil warak ni, orang yang betul-betul jaga. Sehabis-habis halus dan sehabis-habis sempurna bicara daripada tiap-tiap sesuatu. Iaitu adalah dikehendak di sini daripada makanan. Di antaranya makanan. Jangan terlalu membazir makanan. Membazir makanan. Dan juga minuman. Berhati-hati dalam makanan dan minuman. Yang pertama, jangan terlalu membazir. Yang kedua, dia tengok makanan tu jangan makan perkara yang haram. Makanan yang diharamkan oleh Allah. Jadi jaga. Kalau tidak, kalau dia makan makanan yang diharamkan oleh Allah, akan beri kesan kepada ibadat. Sama ada dia makan itu berbentuk makanan ataupun hasil pendapatan dia daripada perkara hasil yang haram. Sehingga kan Nabi SAW bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubali rajulu min aina asabal mal min halalin am haramin. Disebut dalam satu hadis akhir zaman, akan datang ada satu kaum ataupun umat di akhir zaman, mereka itu tidak mengambil peduli daripada mana harta yang mereka dapat, daripada halalkah ataupun haramkah, tidak peduli. Nabi sebut di akhir zaman orang tak cara dah. Halal ke haram orang tidak ambil berat lagi. Maka kena ambil berat. Sama ada daripada makanan yang dia makan ataupun hasil pendapatan yang dia ambil tadi. Maknanya supaya tidak terjatuh di dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan disebut dalam hadis sebaik-baik pekerjaan dengan tangan. Apa maknanya? Bekerja sendiri itu paling baik. Bukan bekerja dengan orang lain tidak baik, baik juga, tapi lebih baik. Lebih selamat daripada tidak terjatuh daripada perkara yang diharamkan oleh Allah. Sebab itu kita, masa saya dia ceramah dekat ada sekolah tu panggil guru-guru, kita beritahu di antara kita bila kita dapat pendapatan kita itu, kita kena ada sumbangan. Kalau boleh ada sumbangan setiap bulan nak bagi kepada fakir miskin, setiap bulan nak bagi kepada anak yatim piatu untuk membersihkan. Kerana bukan mungkin hasil yang kita bekerja itu tidak sempurna. Jadi bila tidak sempurna, biar ada hasil yang membersihkan harta. Ada hasil yang membersihkan apa ni? Hasil-hasil kita tadi. Baru supaya lebih selamat. Bahkan ia melibatkan ibadat kita. Kalau kita makan perkara yang diharamkan oleh Allah, akan memberi kesan kepada hati kita. Kalau tumbuh daripada makanan yang haram itu satu daging daripada daging kita, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih, satu-satu daging yang tumbuh daripada haram, maka nerakalah yang layak baginya. Maka orang yang pernah terlibat, dia bertaubat kepada Allah supaya selamat dia daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Dan adalah yang dikehendak di sini daripada makanan dan minuman begitu juga. Minuman pun begitu juga, dan pakaian pun begitu juga.
Disebut dalam hadis Nabi mengenai minuman di akhir zaman nanti, air arak ini seperti air biasa. Orang boleh minum merata-rata. Rata-rata boleh minum. Sampai kan ada di suatu tempat dia buat pesta arak dan buih. Kocok-kocok arak apa-apa buka jadi pesta buih dan arak. Minum merata-rata tempat disebut. Dan disebut lagi di akhir zaman air arak dia kata tidak dinamakan dengan nama lain. Tak ada dia arak juga. Ni bahaya kita. Jadi di antaranya arak, apa tu perkara-perkara yang minuman yang diharamkan oleh Allah, dan juga pakaian, begitu juga pakaian. Sama ada pakaian itu hasil daripada hasil yang diharamkan oleh Allah, ataupun pakaian itu pakaian yang tidak menepati kehendak agama, ataupun pakaian yang macam tidak pakaian. Itu kena jaga-jaga. Hari ini masalah pakaian, baik lelaki baik perempuan begitu lah. Yang lelaki pakaian tutup aurat malah pergi cari pula kepala lutut. Saja baru beli kedai, pak cari pula atas lutut, lepas tu sampai kat paha, jari-jari pula. Kadang-kadang pakai baju dah, comel pakai baju, dia pakai baju guni. Pakai baju betul guni tu. Macam tak pakai baju supaya saja. Tak menjaga aurat. Kalau basuh kereta gitu je. Kalau pendek je basuh kereta. Maknanya. Jadi dalam keadaan macam tu tidak menjaga aurat. Itu lelaki. Orang puang malas cerita. Apa cara apa? Jadi nak beritahu dari segi pakaian, dari segi makanan dan sebagainya. Dan juga dari segi perkataan pun begitu juga perkataan. Perkataan. Jaga. Jadi orang warak ni dia jaga perkataan pun dia jaga. Tambah siapa perkataan tadi sia-sia. Dan kalau boleh nak cakap bab agama, tanpa cakap dah bab lain. Maknanya supaya setiap patah perkataan tu biar dapat pahala di sisi Allah. Biar dapat pahala di sisi Allah Ta'ala. Jadi itu orang yang warak. Jadi orang warak dia jaga belaka makan, minum, pakaian dan sebagainya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dia minum susu kambing. Bila dia minum susu kambing, baru dia tanya. Dia tanya. Lalulah orang tu kata hasil daripada tenun nasib. Tapi orang itu sudah berislam dah. Masa dia kafir dahulu, memang dia ambil upah tenun nasib. Akhir sekali dia pun bayar hutang. Orang bayar hutang masa hasil dulu. Dia pun beli susu, dia bagi pada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar minum. Baru tanya dia terkejut Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar jolok. Selagi mana tak keluar susu lagi tu je jolok. Sehingga termuntah keluar habis susu. Baru je lega. Tambah dia terlampau. Ulama mengatakan kalau kita tak tahu hasil tu, tidak tahu hasil mana-mana, hasil tu minuman tu minuman yang halal, tapi hasil tu tak malai. Lepas tu orang hadiah pada kita. Dan kita pun mana tahu. Kita pun dah minum habis dah tu. Maka dimaafkan. Dimaafkan. Tapi Sayyidina Abu Bakar, warak dia sangat jaga. Oleh kerana sangat jaga, begitu. Dia jalak-jalak. Tambah. Sebab tu dia suruh kita jaga. Innal halal bayyinu wal haram bayyinu wa bainahuma umurun mustabihat. Halal itu nyata, haram itu nyata. Di antara halal dan haram, tengah-tengah tu ada perkara mutasyabihat, ada perkara syubhat. Jadi kalau perkara syubhat ni orang kata boleh ke tak boleh, hati rasa tak tenang, jangan ambil. Jangan ambil. Kalau kita kadang-kadang kita rasa tenang, mari nafsu kata tak ada benda ambil tangan baru. Ini dia panggil tidak warak. Jadi ibadat yang tidak warak inilah yang menyebabkan ibadat kita terhalang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila adalah seorang laki-laki bersegera di dalam pekerjaannya, tiada berkira-kira, cepat-cepat buat kerja, tak berkira-kira dan tiada perlahan-lahan, tidak perhati betul-betul, dan tiada tetap padanya, dalam keadaan tidak dipastikan betul-betul, dan tiada menuntut kenyataan, tak cari mengenai kebenaran dia, boleh ke tidak boleh, tak ambil berat, maka dia kata, dan tiada menilik pada pekerjaannya seperti barang yang wajib, dan bersegera kepada tiap-tiap kalam. Jadi dia tak tengok perkara-perkara tadi, akhir sekali bersegera pada tiap-tiap kalam, mana tiap-tiap percakapan, maka jatuh dia di dalam tergelincir. Begitulah makanan ke, pakaian ke, percakapan ke, maknanya dia tak fikir betul-betul, akan tergelincir, akan membawa kepada tergelincir. Kita
Orang kata cakap ni jangan terlalu bawah sangat, bahaya. Kerana bila kita terlalu bawah bercakap, terlalu cepat bercakap, boleh membawa kepada kesalahan. Kesalahan. Kecuali ada orang yang jenis, bila dia nak cakap salah, dia mari lalu lintas dalam hati. Dia cepat-cepat istighfar. Maknanya orang hak dah, kalau orang dah biasa berzikir dia akan jadi gitu. Tapi kalau kita ni hak pasal kurang ibadat, sayalah orang ibadat, kadang dia cakap lepas dah tahu, balik esokan baru Allah ni jadi gitu. Tersalah kita. Jadi pepatah Melayu kata telajak perahu boleh tarik, ajak kata buruk padahnya. Maka Islam melarang kita, mengatakan jangan terlalu gopoh-gapah cakap macam ni, kiraan dia macam mana, perhati betul-betul dan nak buat pekerjaan supaya tidak tergelincir. Dan memakan tiap-tiap makanan begitu juga, perhati betul-betul, tengok betul-betul hasil daripada mana, makanan ni halal ke tidak halal, macam mana, supaya terselamat dia. Maka kalau dia tak hati-hati, maka jatuh di dalam haram, jatuh dalam makanan yang diharamkan oleh Allah. Bila kita makan makanan yang diharamkan oleh Allah, maka menyebabkan ibadat kita terhalang. Sehingga kan dalam hadis, orang itu tidak diterima doanya. Lalu Nabi, sahabat kata, ya Rasulullah, lama dah doa, tidak makbul lagi. Rasulullah mengatakan, macam mana nak makbul? Mat'amuhu haramu wa mashrabuhu haramu wa malbisuhu haramu. Makanan dia haram, pakaian dia haram, minuman dia haram. Habis dia buat perkara haram. Bila dia buat perkara haram, inilah doa tak sampai. Kalau kita makan perkara yang diharamkan dan kita tidak bertaubat kepada Allah, kalau kita pakai pakaian yang diharamkan oleh Allah ataupun pakaian yang haram kita ambil hak orang, kita berdoa kepada Allah, doa itu tidak sampai pada Allah, tersekat, lekat, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia ini tak masuk kepada perkara haram dan juga syubhah dan perkara-perkara syubhah. Dan perkara syubhah ini ulama mengatakan, wa man waqa'a fil syubhah waqa'a fil haram. Siapa yang jatuh kepada perkara syubhah, ghalibnya jatuh kepada haram. Orang yang warak sikit bila tahu halal haram, mana ni ada kata halal, ada kata haram, tinggal. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka, dalam hadis lain. Tinggal kamu kepada perkara yang meragukan kepada perkara yang tidak meragukan. Dan apabila ada di dalam perkara yang memutuskan tempat kebajikan dan diharamkan segala hajatnya, jadi oleh kerana kita terlalu tergopoh-gapah, tidak mematikan apa-apa, kadang-kadang kita buat kebajikan tapi tak dapat, tetapi diharamkan hajatnya. Walaupun kita kadang-kadang nak buat benda yang baik, berdoa perkara yang baik, tapi diharamkan sebab kita terlalu tergopoh-gapah. Terlalu tergopoh-gapah, ataupun kalau kita tidak menjaga, tidak ada warak, kita tidak menjaga dan membinasakan akan segala muslimin dan membinasakan dirinya, akhirnya membinasakan orang lain dan dirinya. Kemudian takut luput orang, luput warak yang iaitu kepala modal, maka sayu gialah yang sebenar-benar bahawa ia bersungguh-sungguh dan bercita-cita. Wallahu a'lam. Nak sambung kan ni tu? Ambil keempat semula. Tak lagi lah, tak ada ilmu lah kan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alimna ma jahilna, Allahumma rizqna ilman nafi'an wa rizqna fahman tayyiban. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, dosa guru kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa adik-beradik kami, dosa jiran tetangga kami, dosa masyarakat kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang soleh, jadikan kami orang yang dibersihkan hatimu. Jangan kau jadikan kami orang yang banyak melakukan maksiat kepadamu, dan segala maksiat kami, ya Allah, Engkau ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mengadu kepadamu, ya Allah. Selesaikanlah segala masalah yang kami hadapi, ya Allah, agar tenang hati kami untuk kami melakukan amal ibadat kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan kau jadikan kami keluh kesah, jangan kau jadikan kami dalam keadaan sentiasa ragu-ragu dalam melakukan ibadat kepadamu. Tenangkanlah hati kami, ya Allah, tunjukkanlah jalan yang sebenar untuk kami melakukan amal ibadat kepadamu.
Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah, dan dosa orang yang membenci kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa ahli keluarga kami ya Allah. Ya ampunkanlah dosa orang-orang yang kami kasihi ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang Maha berkuasa, Engkaulah Tuhan yang Maha mengasihi segala hamba-Mu. Berilah kepada kami pintu ilmu ya Allah, berilah kepada kami pintu amal ibadat kepadamu ya Allah, agar kami melakukan amal ibadat berdasarkan kepada ilmu, dan berilah jalan kepada kami agar kami istiqamah dalam melakukan amal ibadat kepadamu ya Allah ya Tuhan kami. Berilah keberkatan dalam majlis ilmu yang kami sampaikan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah keberkatan kepada orang yang mendengar majlis ilmu kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, agar jemaah yang hadir dalam madrasah ini dan termasuk dengan pelajar-pelajar kami ya Allah mendapat kebaikan di sisimu ya Allah. Jadikanlah mereka yang jadikanlah mereka yang belajar di sini ya Allah terbuka pintu hatinya ya Allah untuk melakukan amal ibadat kepadamu, diubahkan segala akhlaknya, dibersihkan segala hatinya, dan dijadikan mereka orang-orang yang soleh ya Allah, dan termasuk ahli keluarganya, sama ada yang pernah hadir di sini ataupun yang tidak pernah hadir di sini ya Allah ya Tuhan kami. Jadikanlah kami orang yang kasih kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan hati kami ya Allah, agar kami sentiasa mengingati Rasulullah. Dan tolonglah kami ya Allah dalam menyampaikan dakwah-Mu dan menyampaikan dakwah kepada jalan-Mu ya Allah. Hidupkanlah hati masyarakat kami ya Allah, agar cinta kepada Allah dan juga Rasul. Hidupkanlah hati kami semua ya Allah, agar mengikuti jalan yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan berkat kitab Minhajul Abidin ini dan Al-Imam Ghazali, dengan berkat wali-wali-Mu yang saleh ya Allah, kami memohon kepada-Mu ya Allah, agar Engkau jadikan kami orang yang dapat beramal dengan ilmu, orang yang sentiasa menangis kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan Kau jadikan kami orang yang tertipu daya dengan dunia. Jadikanlah kami orang yang sentiasa hatinya tetap denganmu ya Allah, walaupun dunia berada di hadapan kami ya Allah. Jangan Kau lalaikan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mengadu kepadamu ya Allah. Fakirnya kami padamu, dhaifnya kami padamu ya Allah, lemahnya kami kepadamu ya Allah. Kalau kami tidak bergantung kepadamu, rugilah kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami benar-benar bergantung kepadamu. Jadikanlah kami sentiasa mengingatimu ya Allah. Jadikanlah lidah kami menyebut namamu ya Allah. Jadikanlah hati kami hidup kepadamu ya Allah. Jadikanlah segala anggota kami bersyukur kepadamu ya Allah. Jadikanlah mata kami mata yang sentiasa menangis kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang ikhlas. Jadikanlah kami orang yang ikhlas. Jadikanlah kami orang yang ikhlas kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.